Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Alhamdulillah, hingga sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Dan ini merupakan hari yang keempat, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dengan selawatnya, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan, kelapangan masa untuk meneruskan lagi pengajian tajwid Al-Quran. Pengajian tajwid Al-Quran. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang hamzah wasal. Kita akan bicarakan tentang hamzah wasal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum ni kita dah bicarakan tentang hamzah wasal, nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Jadi dia berkait di antara satu sama yang lain, ya. Kalau kita nak bicarakan tentang nun al-wiqayah ataupun iltiqa as-sakinain, kita kenalah kenal hamzah wasal dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah apa dia hamzah wasal. Ya. Terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nak tunjukkan daripada segi bentuknya. Ya. Nak tunjuk daripada segi bentuknya dahulu, hamzah wasal dan hamzah qata. Sekejap, ya. Nak pastikan sama ada dia keluar ataupun tak keluar dekat skrin tu. Kita tunggu sekejap, ya. Boleh nampak dekat skrin ke? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kat sini saya tulis hamzah wasal versus hamzah qata. Okey. Jadi alif dalam Al-Quran dia ada banyak bentuk, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya, dalam Al-Quran sendiri alif itu ada banyak bentuknya. Nanti kita akan ceritakan dia sekurang-kurangnya ada 6 jenis alif. Ya, alif tu dia ada sekurang-kurangnya ada 6 jenis. Daripada segi penulisannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, daripada segi hamzah dia ada hamzah wasal dan hamzah qata. Okey. Jadi hamzah wasal, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam saya katakan ni, hamzah wasal dia tidak ada baris. Dia tidak ada baris atas, baris bawah, baris hadapan, tak ada. Tapi hamzah yang ada baris itu namanya hamzah qata. Ya, hamzah qata. Ya. Jadi hamzah qata ni dia menerima baris atas, menerima baris bawah dan menerima baris hadapan. Jadi tu beza dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nanti kita tengok dalam mushaf macam mana bentuk dia. Okey. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, oleh kerana tajuk kita adalah hamzah wasal. Okey, tengok tutul yang saya dah highlightkan ni, ini adalah hamzah wasal. Nanti ada penerangan, cuma saya nak bagi tahu kat sini ada alif, dia ada alif, di atasnya ada kepala huruf sad yang kecil. Ini kepala, yang ni yang saya cuba lakarkan ni,
Yang saya cuba lukiskan ni, ini adalah kepala sad. Tidak ada ekor yang besar tu kan. Cuma dia ada kepala sad. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada huruf alif, di atasnya ada kepala sad, itu namanya hamzah wasal. Tapi kalau kita jumpa ada huruf alif, di atasnya ada huruf hamzah, maka itu adalah hamzah qata. Sama ada hamzah itu di atas alif ataupun hamzah itu di bawah alif. Kalau untuk di bawah alif tu kalau baris bawah lah ya. Kalau i, hamzah di bawah i, jadi dia akan berada di bawah alif. Tapi kalau hamzah di atas a, hamzah akan berada di atas alif, ataupun hamzah di depan u, hamzah itu juga berada di atas alif. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena kenal dulu hamzah wasal. Sampai orang kata hamzah wasal tu mana? Mana hamzah wasal? Kita pun kata hamzah wasal tu adalah alif. Yang di atasnya ada kepala huruf sad kecil. Macam tu. Kepala saja, tak ada badan dia. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa penting kita kena tahu? Itu yang kita katakan tajuk al-praktikal. Sebab bila kita baca, kita akan jumpa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hamzah wasal ni banyak kali kita jumpa. Jadi kita kena pastikan bila kita jumpa hamzah wasal dan kita ibtidak. Ini istilah yang kena ingat. Ibtidak maksudnya bila kita mulakan bacaan, kita startkan bacaan dekat situ. Kalau tak faham nanti saya akan jelaskan lagi. Ibtidak tu macam mana, tapi nak bagi tahu istilah dia ibtidak. Kita mulakan bacaan kita daripada hamzah wasal, maka kita perlu bariskan dia. Tapi baris, kita yang kena tahu kaedah tersebut. Okey, baik. Tak apa, sebelum kita tengok secara praktikal, kita tengok dulu secara teori apa dia hamzah wasal. Baik. Hamzah wasal. Okey, baik. Wasal itu sendiri bermaksud bersambung, okey. Hamzah wasal adalah huruf alif yang terdapat pada awal perkataan, awal kalimah. Diduduk kat depan-depan. Okey. Di atasnya terdapat kepala huruf sad yang kecil. Okey. Macam mana kalau orang yang baru masuk tu macam mana? Macam inilah rupa dia. Yang saya warnakan ni, ini adalah hamzah wasal. Ada alif dan di atasnya ada kepala huruf sad yang kecil. Kena tunjuklah supaya orang faham. Nanti kita tengok dalam mushaf lagi kita faham insya-Allah ya. Okey. Dinamakan hamzah wasal. Kenapa nama dia hamzah wasal? Okey, kan kita katakan kena ingat perkataan wasal tu sambung ya. Okey. Dinamakan hamzah wasal kerana jika disambungkan perkataan dimulai dengan hamzah wasal dengan perkataan sebelumnya. Ni ada wasal, contohlah ni hamzah wasal. Tapi kita daripada perkataan sebelumnya kita sambung, kita melangkahi dia. Jadi hamzah wasal ini digugurkan daripada sebutan, tak disebutkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kata daripada segi teori kan, penulisan ni kita mungkin tak tergambar lagi. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tunjukkan contoh. Contohnya begini. Okey. Macam saya selalu cakap, kalau dalam pengajaran saya suka gunakan quranflash.com. Sebab dia kita boleh keluarkan beberapa jenis mushaf. Nak ajar qiraat pun boleh gunakan website ni kan. Dia bagus ya. Dia boleh kecilkan, boleh besarkan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, cuba perhatikan. Okey. Dekat ni kan. Okey, kalau saya nak besarkan sikit kan, saya cuba besarkan kan. Okay. Yang kita katakan hamzah wasal tadi mana? Ni. Ini yang memang saya dah besarkan lah. Okey. Tapi bila dalam mushaf, beginilah bentuk dia. Begini bentuk dia. Okey. Jadi yang kita katakan teori tadi dinamakan hamzah wasal kerana jika disambung perkataan yang dimulai dengan hamzah wasal dengan perkataan sebelumnya, perkataan tu dimulai, okey, perkataan ini al-alamin, dia dimulai dengan hamzah wasal, kemudian kita sambung daripada kalimah sebelumnya rabbil alamin, kita sambung terus. Okey,
Jadi hamzah tersebut digugurkan daripada sebutan. Jadi kita tak sebut Rabbi al-alamin, tak. Kita tak sebut Rabbi al, tak, kita tak sebut. Tapi kita sebut Rabbil alamin, Rabbil alamin. Daripada ba ni terus pergi kepada lam, Rabbil, bil. Jadi inilah nama hamzah wasal. Kalau kita sambung, kalau kita teruskan bacaan, jadi hamzah wasal ini tidak ada fungsinya, tidak disebutkan pada bacaan. Ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Okey. Jadi inilah dia hamzah wasal daripada segi teori. Kalau kita sambung kalimah ini, kalimah al-alamin, sekali lagi dimulai dengan hamzah wasal. Okey, al-alamin dimulai dengan hamzah wasal. Tapi kalau kita ambil daripada perkataan belakang iaitu rabbi, kita nak sambung dia, maka dia akan menjadi rabbil, rabbil. Jadi hamzah wasal tu dibaca tak? Tak dibaca kan? Sebab apa? Sebab kita menyambung bacaan kita. Baik, kita pergi pada contoh yang kedua. Okey, Ar-Rahmanir Rahim. Tengok pada sini. Ataupun kalau saya boleh besarkan lagi, tak boleh besar dah. Takat ni je. Okey, ar kat sini ini alif, di atasnya ada kepala huruf sad. Kepala huruf sad. Kepala huruf sad yang kecil. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau dia dibaca saja, ia saja dibaca, kita akan sebut Ar-Rahim. Ibtidak, kita mulakan pada dia, kita akan sebut Ar-Rahim. Kita akan bariskan atas. Tapi kalaulah kalimah Ar-Rahim, kalimah ini dimulai dengan hamzah wasal. Ini kan hamzah wasal. Kemudian kita baca, kita sambung daripada perkataan belakang, perkataan belakangnya. Jadi kita akan baca Ar-Rahmanir, nir, terus pada ra, nir. Jadi hamzah wasal ini diabaikan, dibiarkan, tak disebut bila wasal. Sebab tu nama dia hamzah wasal. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmatullah, itu masih daripada sudut praktik, daripada sudut teori lah. Okey, daripada sudut teori nak faham apa yang maksud wasal tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi masuk part yang kita nak praktikal. Praktikal. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sikit lagi. Tetapi jika dimulakan bacaan, kita start ibtidak, kita mulakan bacaan kita pada kalimah hamzah wasal, pada kalimah yang dimulai dengan hamzah wasal, barulah hamzah wasal itu dibariskan dengan bunyi huruf hamzah. Maksudnya dia berbunyi macam hamzah lah. Okey, baik. Contohnya macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam ni. Okey, cuba tengok. Bila kita baca alhamdu, okey, alhamdu, al ini bermula dengan hamzah wasal. Macam saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah semalam, ya, kalau kita daripada dulu lagi dah baca alhamdu, kita perasan ataupun tidak, pada al itu tidak ada baris atas, tak ada. Kita yang kena tahu kaedahnya, kita yang kena tahu kaedah dia. Macam mana nak tahu dia baris atas ke, dia baris bawah ke, dia baris depan ke. Jadi kita yang kena tahu kaedah itu. Sebab itulah kita nak belajar praktikalnya. Jadi kalau dia dimulai, hamzah wasal ini dimulai, kita ibtidak padanya, maka kita kena menghidupkan barisnya. Ya. Jadi yang di sini kita baca alhamdu. Kenapa dia berbaris atas, kita akan bagi tahu lepas ni. Kita akan bagi tahu lepas ni, insya-Allah. Begitu juga bila tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah baca alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Yang kita sebut ar tu tak ada baris atas, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tidak ada baris atas dekat sini. Ar-Rahman, tak ada baris atas. Tapi kita baca baris atas. Kita yang membacanya baris atas. Kenapa kita baca baris atas? Ada kaedahnya. Walaupun orang dah tahu dah kaedah dia. Tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita cerita dia punya basic dulu. Ya, nak tunjukkan kalau kita mulakan dia, barulah dia akan berbaris.
Okey. Dengan bunyi huruf apa? Dengan bunyi huruf hamzah lah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdina yang kita baca tu, tuan-tuan abang dirahmati Allah, tak ada baris bawah. Tengok kat sini. Ni bukan Quran yang saya guna saja. Tuan-tuan abang dirahmati Allah pun guna Quran ni juga. Ya, pada ihdina bawah alif ini tidak ada baris bawah. Tapi macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu dia baris bawah? Kenapa kita baca dia baris bawah sedangkan dia tak ada baris bawah? Jadi dia ada kaedah dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hamzah wasal pada permulaan ayat, pada permulaan ibtidak, kadang-kadang di tengah-tengah ayat juga ada banyak, ada tempat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kalau kita tak belajar bagaimana nak membariskan dia, dikhawatiri boleh jadi bacaan kita salah, ya, bacaan kita salah. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebelum kita tengok kepada mushaf, kepada Quran, saya nak tunjukkan tuan-tuan abang dirahmati Allah daripada segi teorinya macam mana. Ya. Teori dia macam mana. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dekat sini saya namakan cara mudah. Cara mudah ibtidak. Maksud cara mudah ni dia maksudnya ada cara susah ke? Ada cara susah juga. Ada cara susah, ada cara mudah, ada cara susah. Tapi cara susah tu dia lebih berinformasi lah. Dia bermaklumat. Kita tahu kenapa dia baris atas, kenapa dia baris bawah, kenapa dia baris depan. Saya tahu kenapa. Tapi secara praktikalnya memadai kita tahu cara yang mudah. Memadai kita tahu cara yang mudah. Supaya apa? Supaya kita tak payah fikir kenapa lah. Kenapa yang betul-betul. Kenapa dia baris atas? Kenapa dia baris bawah? Kenapalah. Tapi cara yang mudah ni, dengan sekadar melihat kepada kalimah itu, lafaz itu, kita dah boleh tahu, yang ni berdasarkan kepada perkataan ni dia baris atas, berdasarkan kepada perkataan ni dia baris bawah atau baris hadapan. Baik, kita baca je lah dulu. Ya. Kan kita cerita-cerita ni, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia cerita saja, tapi bila praktikal senang saja, insya-Allah, ya. Senang saja, ya. Baik. Cara mudah ibtidak. Cara mudah memulakan bacaan. Ibtidak tu kita nak start padanya. Ya. Pada hamzah wasal macam mana? Macam mana nak bariskan dia? Dia berbaris apa? Atas ke, baris bawah ke, baris hadapan? Itu yang kita nak belajar hari ini. Baik. Pertama, step pertama ni satu. Step pertama, langkah pertama, tengok huruf yang kedua. Lihat huruf yang kedua. Maksudnya, saya kena besarkan sikit lah. Okey. Contoh ni. Okey. Ni hamzah wasal. Hamzah wasal, huruf pertama lah kan? Dia huruf pertama. Huruf yang kedua, al. Huruf yang kedua adalah huruf lam. Okey. Yang ni saya tak warnakan. Okey. Yang kedua, kalimah ar-Rahman. Tengok alif. Hamzah wasal kan? Kalau misalnya kata, ustaz tak nampak, ustaz tu hamzah wasal ke? Tak apa, saya besarkan. Nampak tak? Alif, kepala, atasnya ada kepala sad. Okey. Dan huruf yang kedua adalah huruf lam. Okey. Ketiga. Okey, hamzah wasal. Huruf kedua adalah huruf lam. Okey, lam. Okey. Kemudian yang keempat, hamzah wasal ini yang paling banyak dalam Quran. Kan? Hamzah wasal, selepasnya ada huruf lam. Okey. Apa akan berlaku? Okey. First kali kita akan tengok dulu. Sekiranya huruf kedua adalah huruf lam, hamzah wasal dimulakan bila kita mulakan dengan baris atas. Contohnya alhamdu, ar-rahmani, allazina, an-nasi. Semua baris-baris atas, ya. Walaupun dia tidak ada baris, kita kata tak ada baris. Okey, kaedah dia mudah. Kita tengok huruf yang kedua, huruf apa? Huruf lam. Kalau huruf yang kedua adalah huruf lam, maka hamzah wasal itu berbaris atas. Berbaris atas. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dah settle kan? Okey.
Dan sebelum kita pergi kepada langkah kedua dan langkah ketiga, suka saya bagi tahu bahawa itulah satu-satunya keadaan hamzah wasal akan berbaris atas. Hamzah wasal akan berbaris atas ketika ibtidak, ketika memulakan bacaan. Kadang-kadang tuan-tuan abang dirahmati Allah, ya, ada kita jumpa orang yang macam tak faham juga ustaz, tak faham juga ustaz. Macam tak boleh kan? Okey. Jadi bukanlah tak faham ataupun tak jelas ke kan? Jadi nak bagi tahu tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila kita nak ibtidak, bila kita nak start pada hamzah wasal, dia hanya ada 3 kebarangkalian saja. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Kan 3 saja kan? Dia tak ada baris lain dah. Ya. Jadi dia ada 3 kebarangkalian. Maksudnya kalau tiba-tiba kita diuji kan, ustaz tanya, okey, yang ni baris apa? Teka yang ni baris apa? Contohlah tiba-tiba kita terkejut kan. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, jangan panik sebab dia bukan ada 10 pilihan. Jawapan dia cuma ada 3 pilihan saja. Sama ada A baris atas, I baris bawah ataupun O baris depan. 3 saja. Okey, baik. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalaulah kita dah katakan kaedah tadi, kaedah yang mudah ni, kalau huruf kedua huruf lam, automatik dia akan baris atas, dan ini saja kebarangkalian. Okey, ini saja kebarangkalian yang hamzah wasal akan berbaris atas. Kalau sekiranya, saya bacalah terus, sekiranya huruf kedua bukan huruf lam, sila perhatikan baris huruf yang ketiga. Itu secara teori begitu. Tapi secara di sebaliknya, kalau huruf yang kedua bukan huruf lam, hamzah wasal takkan baris atas. Boleh dapat? Boleh faham ke? Okey, macam ni. Kalau kita jumpa hamzah wasal, perkataan yang bermula dengan hamzah wasal. Okey. Kalau huruf kedua adalah huruf lam, hamzah wasal baris atas. Okey, baca al. Macam itulah baris atas, senang. Ar-Rahman, Alhamdu, An-Nasu. Okey, jelas, senang kan? Alladzina. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau huruf yang kedua, ya, kita disoal huruf kedua bukan huruf lam, maka dia tak mungkin baris atas. Dia tinggal 2 kebarangkalian saja, iaitu baris bawah ataupun baris hadapan saja. Okey. Jadi kat sini dah ada clue lah. Sekiranya huruf kedua bukan baris huruf ketiga. Okey. Sekiranya huruf ketiga berbaris hadapan. Ada orang kata macam ustaz, huruf ketiga tu yang mana satu? Tak tahu huruf ketiga tu mana satu. Kita akan tunjukkan lepas ni. Hamzah wasal dimulakan dengan baris hadapan. Contohnya, okey, saya besarkan. Okey, saya besarkan satu dulu. Okey, satu bahagian lah. Maksudnya ada 2 perkataan. Okey. Ni hamzah wasal. Ni hamzah wasal. Hamzah wasal huruf pertama lah. Sin huruf kedua. Jim huruf ketiga. Huruf jim ni baris apa? Baris depan. Jadi hamzah wasal bila kita ibtidak, bila kita mula, dia akan jadi baris hadapan. Jadi sebutannya adalah usjudu. Usjudu. Kalau orang kata kenapa? Okey, kita akan jawab 2. Kenapa kamu baca usjudu? Okey, contohlah kita kata kerana yang pertama huruf yang kedua bukan huruf lam. Okey, bukan huruf lam, ya. Kalaulah huruf kedua huruf lam, tak baca tak baca depan, baca baris atas. Okey. Yang kedua adalah kerana huruf ketiga berbaris hadapan. Jadi kita usjudu. Jadi kita boleh katakan bahawa hamzah wasal tu dia mengikut huruf baris bagi huruf yang ketiga. Okey, contoh yang berikutnya. Yang ni hamzah wasal, huruf pertama. Huruf kedua huruf qaf. Huruf ketiga yang dimerahkan ni baris hadapan. Jadi kalau kita ibtidak di sini, kita baca macam mana? Aqtulu ke iqtulu ke ataupun uqtulu? Jawapannya uqtulu, ya. Bacaannya uqtulu. Kenapa? Kerana huruf yang ketiga berbaris hadapan. Okey, baik. Kemudian kita test lagi. Okey. Contoh, kita bagi banyak-banyak contoh supaya boleh ingat. Okey. Ini hamzah wasal. Huruf pertama, huruf kedua huruf zal, huruf ketiga huruf kaf. Huruf ketiga berbaris hadapan. Huruf ketiga berbaris hadapan. Jadi cara bacaannya adalah azkuru ataupun izkuru ataupun uzkuru. Jawapannya
Uzkuru. Uzkuru. Okey. Okey. Dan yang terakhir untuk baris hadapan ni, okey, ni hamzah wasal. Ni adalah hamzah wasal. Minta maaf. Tak dapat capture. Tak apa. Di depan ni ada hamzah wasal. Huruf kedua huruf nun, huruf ketiga huruf dhat berbaris hadapan. Okey. Jadi sekarang ni hamzah wasal ni kita nak baca anzuru ataupun inzuru ataupun unzuru. Jawapannya unzuru. Baik. Okey. Jadi jelas Kita pergi kepada langkah yang ketiga. Sekiranya huruf ketiga berbaris atas, baris atas ke ataupun baris bawah, huruf ketiga maka hamzah wasal dimulakan dengan baris bawah. Tak kisah walaupun huruf ketiga baris atas, hamzah wasal tetap dibaca dengan baris bawah. Tapi sebelum kita nak tengok yang baris atas, kita tengok baris bawah dulu. Contoh. Okey. Ni hamzah wasal. Okey. Huruf kedua huruf ha. Huruf ketiga huruf dal. Dal ni baris apa? Baris bawah. Okey. Jadi kita akan baca ahdina ataupun ihdina ataupun uhdina. Kita akan baca ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian kita akan tengok tuan-tuan abang dirahmati Allah. Dah pergi sini tadi. Okey. Kat sini ada hamzah wasal. Huruf pertama, huruf kedua ha, huruf ketiga mim. Mim ni baris bawah. Okey, mim ni baris bawah. Jadi adakah kita akan baca ahmil ataupun ihmil ataupun uhmil? Kita akan baca ihmil. Baris bawah. Okey, kerana huruf ketiga baris bawah. Tapi selalu kena ingat tuan-tuan abang dirahmati Allah, syarat dia adalah huruf lam huruf kedua tak boleh huruf lam, ya. Kalau huruf yang kedua huruf lam, dia tak jadi baris bawah. Okey. Kemudian yang ketiga, okey, yang ni adalah hamzah wasal. Nak baca baris apa? Atas, bawah ataupun depan? Ada 3 pilihan. Okey. Huruf yang kedua huruf ha, bukan huruf lam kan? Okey. Huruf yang ketiga adalah huruf ba berbaris bawah. Maka cara bacanya adalah ihbitu, bitu. Baik. Kemudian yang terakhir untuk yang baris bawah, ni hamzah wasal. Huruf kedua huruf ba, huruf ketiga huruf ta berbaris bawah. Yang penting barisnya. Okey. Jadi ada 3 pilihan. Abtira ataupun ibtira ataupun ubtira. Mana satu yang betul? Jawapannya adalah kita akan baca ibtira. Ibtira. Jadi hamzah wasal itu dibaca kasrah, dibaca baris bawah kerana huruf ketiga berbaris bawah. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak tengok huruf ketiga baris atas. Tapi hamzah wasal tak baca baris atas, tapi dibaca baris bawah. Kenapa? Kerana huruf yang kedua bukan huruf lam. Jadi contoh je macam mana? Contoh begini. Ni hamzah wasal. Huruf pertama. Huruf kedua sin. Huruf ketiga ta. Ta berbaris atas. Ta berbaris atas. Tapi kita baca astasqa ataupun istasqa ataupun ustasqa. Jawapannya kita akan baca istasqa. Baris bawah. Kerana apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana yang pertama, syarat dia huruf kedua bukan huruf lam. Bukan lam. Ni huruf sin, bukan lam. Syarat yang kedua adalah huruf yang ketiga berbaris atas. Huruf ketiga berbaris atas. Okay. Contoh yang ini hamzah wasal. Huruf kedua huruf sin, huruf ketiga ta. Ta berbaris atas. Kita akan baca asta'inu ataupun ista'inu ataupun usta'inu. Kita akan baca ista'inu. Kita akan baca ista'inu berbaris bawah. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebab kenapa orang kata kenapa tak baca baris atas? Kerana huruf yang kedua bukan huruf lam. Okey.
Kenapa tak baca baris hadapan? Sebab huruf ta, huruf yang ketiga bukan baris hadapan, dia baris atas. Okey. Kita tengok lagi dua contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey, ini hamzah wasal. Okey, macam mana nak kena hamzah wasal kalau kata dah lupa lah ustaz, hamzah wasal tu macam mana? Okey, hamzah wasal adalah huruf alif, di atasnya ada kepala huruf sad, kepala huruf sad yang kecil. Okey. Ini hamzah wasal, huruf pertama. Huruf kedua huruf ra, dan huruf ketiga adalah kaf. Kita tengok barisnya. Barisnya baris atas. Jadi dia dibaca apa? Arkabu ataupun irkabu ataupun urkabu. Jawapannya irkabu, irkabu, irkabu. Okey. Kemudian yang terakhir, ini hamzah wasal. Okey, huruf pertama, huruf kedua jim, huruf yang ketiga ain. Ain ini berbaris atas, berbaris atas. Okey. Jadi kita akan baca macam mana? Aj'al ataupun ij'al ataupun uj'al. Mana satu? Kita akan baca ij'al. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, huruf yang kedua bukan huruf lam. Dan sebab yang kedua adalah huruf yang ketiga berbaris atas. Jadi ini adalah kaedah dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada 3 langkah untuk mengenal pasti bagaimana nak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Istilah bagaimana kita nak ibtidak pada hamzah wasal. Maka ini adalah 3 langkah-langkahnya. Ini adalah cara yang mudah. Ada cara yang susah ke? Ada cara yang susah. Cara yang susah tu insya-Allah kita akan sambung esok. Perlu tahu ke? Perlu juga tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab hamzah wasal ni dia boleh jadi pada isim, pada kata nama. Dia boleh berlaku pada fi'il, ya, kata kerja. Tapi yang ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tak praktikal lah, dia lebih more to teori. Daripada teori lah. Jadi kalau orang katakan usjudu ni isim ke ni fi'il, contoh kan, yang tu yang lebih terperinci tu kita akan bincang esok lah. Tapi secara asasnya yang saya terangkan adalah cara mudah ibtidak, cara macam mana nak mulakan kalau kita terjumpa. Jadi kita tengok contoh sikit saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saya nak terus bawa pada surah yang kita biasa baca, iaitu surah Yasin. Sekejap saja, berapa contoh saja, 2-3 contoh saja. Setakat ni jelas ke? Boleh faham ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya? Harap-harapnya jelas, ya. Nanti kalau tak jelas boleh ulang-ulang balik, dan nota ini insya-Allah saya akan share juga dalam grup saya. Okey, baik. Cuba tengok ni sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita test yang mudah dulu. Kita test yang mudah dulu. Okey, di sini. Di sini ada hamzah wasal, huruf kedua huruf lam. Hamzah wasal, huruf kedua huruf lam. Kita nak baca baris apa? Atas, bawah ataupun depan? Kita dah tahu dah, kita jawab al-yauma sebab kita membaca al-yauma kan. Sebab apa? Kenapa dia baris atas? Kita katakan sebab huruf yang kedua adalah huruf lam. Okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey. Yang ni kita baca islauha. Islau. Huruf ketiga ni baris atas, tapi kenapa kita baca baris bawah? Islau. Okey. Kerana yang pertama, kita tak baca aslau, walaupun kadang-kadang kaedah kata nak tahu macam mana nak bariskan hamzah wasal, tengok huruf ketiga, tengok baris huruf ketiga, tengok baris huruf ketiga. Memang betul kaedah tu, tapi dia ada penerangan dia. Dia ada penerangan dia, esok insya-Allah kita akan maklumkan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kat sini kita kata yang kaedah mudah dia, pertama kita tak baca aslau. Kenapa? Kerana huruf kedua bukan huruf lam. Yang kedua, okey, huruf ketiga berbaris atas. Sebab tu kita baca islauhal yauma bima kuntum takfurun. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekadar contoh yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan jelas insya-Allah. Esok kita akan pergi kepada teori, sebab yang ni mungkin kepada yang belajar tahfiz ke, yang belajar Quran ke, ya, dia kena tahu juga tambahan sikit.
kenapa dia berbaris atas, kenapa dia baris bawah, kenapa dia baris depan, tu daripada segi teori lah. Tapi daripada segi praktikal memadai dengan kaedah yang disebutkan sebentar tadi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah yang silap tu daripada kelemahan saya. Saya mohon ampun daripada Allah, saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang menonton. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.